Okay, baik semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Kita boleh mulakan kelas untuk petang ni. Kalau suara tak dengar, tak jelas, putus-putus, cepat-cepat maklumkan. Okay, semua dengar dengan baik. Okay, jadi sebelum mulakan kelas, saya nak bincangkan dulu berkenaan dengan sebelum tu boleh tak bagi makluman dulu, semua clear sebelum saya teruskan, semua dapat dengar? Kurang dua. Okey. Okey, terima kasih dah ada reply tu. Okey, sebelum kita mula kelas, jadi saya nak ingatkan berkenaan dengan final exam. Okey, final exam kita format seperti yang mungkin Dr. Fahana dah terangkan, iaitu kita ada dua paper 1 dan paper 2. Okey, information ini memang ada kat dalam e-learning Dr. Fahana yang letak. Okey, jadi paper 1 pada 30 hari bulan Jun, paper 2 pada 12 hari bulan Julai. Okay, paper 2 ni memang ada dalam jadual peperiksaan lah, jadual akhir. Jadi method dia samalah seperti yang kamu buat test 1, test 2, kamu ambil soalan daripada e-learning, jawab, tetapi kali ni kamu dah tak guna lagi komputer, tak buat programming dah. Kamu cuma tulis atas kertas sahaja. Okay, jadi untuk paper 1, soalan dia memang daripada chapter 1 sampai 6 dan pada saya ini tempat kamu untuk kamu dapatkan markah semaksimum yang boleh lah. Itu short question, iaitu objektif yes or no sahaja. Memang senang lah. Okay, dan saya tengok pun memang okey jawapan dia, dan sedikit soalan subjektif yang pendek-pendek. Okey, dan paper 2 ni yang kini bentuk programming, tapi kamu tak boleh tulis guna komputer. Jadi kalau tengok selection pun, there are 3 question, this is not computer based exam, so dia tak boleh guna komputer untuk buat kod ni. Jadi kamu kena submit handwritten, kena buat secara guna tangan. Dalam paper 1 pun sama juga, kamu tak boleh guna type tu semua, memang kena guna tangan. Kemudian tulis atas kertas A4, sama ada bergaris ataupun kosong, tapi saya rasa kamu boleh carilah yang kertas yang bergaris. Dan kalau bolehlah untuk final exam nanti kamu prepare kertas yang agak berkualiti lah, kertas yang 70 gram dan ke atas, jangan pakai 60 gram ataupun 50 gram. Pilihlah 70 dan ke atas. Dan tulis single side sahaja. Memanglah ada sedikit cost kan, sedikit cost lah, tapi kamu kena sedikit berkorban, jarang-jarang berlaku kan. Okey, one side only, kamu kena tulis di satu side saja. Bila dah guna bahagian depan, bahagian belakang lah tak boleh guna. Okey, dan diminta untuk simpan, lepas habis jawab, simpan baik-baik kamu punya jawapan tu, manalah tahu nanti kalau tak puas hati tu semua, kamu dah ada bukti, tapi ambil gambar dululah. Okay, and then you need to use ballpoint pen. Okay, kena guna pen. Jawab soalan guna pen, tak boleh guna pensel. Okay, dan untuk hantar, siapa yang ada scanner, saya sangat menggalakkan lah. Kalau ada scanner, pandai guna scanner, gunalah scanner supaya kita punya jawapan tu nampak jelas. Dan kalau guna kamera, make sure kamu ambil gambar dengan jelas lah, dan save as PDF. Jadi saya rasa banyak application yang boleh tukarkan kamera ataupun ambil gambar dia jadi PDF dalam application apps yang ada dekat App Store tu. Ada banyak, jadi mungkin kamu boleh cuba dulu sebelum
kita sampai pada tarikh peperiksaan tu. Jadi bila dah siap semua, okay, kamu kena hantarlah, upload ke dalam e-learning. Macam biasalah, kalau seboleh-bolehnya gunalah medium e-learning. Kalau ada masalah, okay, baru sama ada email saya ataupun hantar guna WhatsApp. Okay, dan juga ada beberapa form yang kamu kena isi lah. Kamu kena isi dan kena upload sebelum jawab soalan final exam, iaitu dia macam aku janji lah, supaya kamu tak menipu ataupun membuat perbincangan, sebab kita tak tahu kan. Jadi kamu dah ada satu ikrar yang menyatakan usaha ini adalah usaha kamu sendiri, ya. Okey, bukannya dari segi ada hasil daripada perbincangan, dan meniru. Okay, itu berkenaan dengan soalan berkenaan dengan final exam, yang kita akan hadapi 2 minggu dari sekarang. Okey, ada apa soalan mengenai final exam? Sila tanya sekarang. Okay, ada permintaan daripada salah seorang daripada kamu lah, iaitu boleh tak kalau kita nak bincangkan soalan yang lepas, yang dipilih lah satu saja. Okay, boleh ya, boleh. Saya kalau ada masa memang nak buat kelas, memang sentiasa boleh je saya ni. Tapi itulah, kekangan masa, kita akan cari masa. Kalau kamu sanggup malam, kalau malam pukul 10 ke atas ke 9.30 ke atas, kita buat perbincangan ni pun boleh. Saya okey je. Saya kalau tak ada gangguan memang saya boleh. Tapi masalah tu lah, kalau kamu sentiasa terganggu je. Okey, berkenaan final exam tak ada lagi. Okay, kita akan sambung dengan kelas lah. Okey, jadi kita hari tu kita stop dekat structure, chapter 5 structure. Tapi seperti yang dah sedia maklum, final exam untuk paper 1 masuk sampai chapter 6, paper 2 masuk sehingga chapter 5. Okay, jadi chapter 5 ni kita dah bincang. Sebenarnya dalam chapter 5 ni yang penting adalah structure lah. Okay, structure yang benda baru dalam chapter 5 adalah structure. Bagaimana nak guna structure. Okay, jadi kalau saya ulang balik, apakah itu structure? Structure ni kita gunakan apabila kita ada satu objek yang di mana objek tersebut dia handle pelbagai variable atau multiple variable yang ada di dalam objek tersebut. Okay, contohnya macam saya bagi contoh ialah coordinate. Coordinate ada dua variable dalam tu, iaitu x dan y. Nombor kompleks ada dua variable, iaitu real dengan imaginary. Itu dalam matematik. Okay, kalau dalam database yang seperti dalam nota dalam buku, mungkin pelajar ada apa? Pelajar ada nama yang kita simpan sebagai string, pelajar ada umur yang kita simpan sebagai integer, pelajar juga ada alamat, string juga lah, ada nombor IC, nombor telefon. Jadi semua benda tu kita boleh kumpulkan, kita boleh define satu structure. Mungkin kita boleh define sebagai pelajar. Okay, pelajar A, jadi a.name, a.ic, a.age untuk simpan dia punya maklumat. Dan juga kalau kita buat research yang lebih jauh sikit lagi,
Okay, jadi structure ni memang sangat penting. Contohnya macam saya punya research buat sensor dengan target iaitu macam coverage problem. Jadi contohnya kalau kita ada satu network tower. Jadi network macam ni kita nak simulate, kita nak buat simulation untuk network tower tersebut. Network tower tersebut mesti ada apa? Ada coverage area, dia punya radiusnya berapa, ada berapa user yang connected. Jadi mungkin kita boleh katakan sensor 1 ataupun tower 1 dot radius, iaitu dia punya keluasan coverage sensor 1 dot maximum user. Okay, berapa user yang dia boleh handle, contohnya 50. Okay, dan mungkin juga dia boleh sekarang currentnya berapa. Okay, dia maksimumnya ada 50 dan current connection sekarang 35. Macam kau punya wifi lah kan. Wifi contoh memang wifi pun sama juga kan. Wifi ada coverage, ada maximum user, ada current user. Okay, mungkin dia akan simpan juga bandwidth, berapa upload sekarang, berapa download sekarang. Jadi itu semua memerlukan variable untuk disimpan, tapi kita kena simpan dalam satu structure. Kita tak boleh buat banyak-banyak variable. Kita buat satu structure yang di mana variable tersebut kita letak dalam satu nama. Contohnya macam tower. Kita buat satu structure namanya tower. Jadi tower P jadi p.radius, p.user max, p.current user. Dan apa-apa lagi lah yang ada dalam yang kita boleh letak dalam structure tersebut. Dan kita juga ada nested structure, iaitu structure di dalam structure. Kalau dalam nota ni, dalam nota dia bagi satu contoh iaitu triangle lah, yang di mana kalau kita tengok di sini, sebagai base dia adalah point. Jadi ada satu structure namanya point. Di dalam point ini ada double x dan y. Jadi point ini adalah satu koordinat, koordinat x dan koordinat y untuk satu point tersebut. Dan kita tahu yang kalau kita ada dua koordinat, dia boleh membentuk satu line. Jadi dia buat lagi satu structure yang namanya line. Line ini terdiri daripada dua titik. Jadi kalau tengok sini, dia declare structure line. Di dalam line ada point, yang mana point ini juga adalah satu structure. Jadi line ada point. Jadi di dalam line mesti ada point, iaitu point B dan point E, iaitu begin dan ending. Kemudian dia ada lagi satu, dia define lagi satu structure. Structure-nya adalah triangle, yang di mana triangle ini mesti dibentuk dengan tiga line. Line PQ dan PQ.R. Jadi line dalam triangle ada satu structure line yang namanya line. Di dalam line ada structure line namanya point. Dan point ni baru ada double X dan double Y. Jadi inilah contoh bagaimana dia bagi nilai. Dan bila kita nak buat satu segitiga ni, kita kena maklum lah, iaitu kalau kita ada line, ini adalah line R. Kita kena tahu yang ending untuk kalau kat sini dia letak sini t.r.b. Maksudnya ini beginning untuk R. Beginning untuk R, dia juga adalah ending untuk Q. Jadi inilah P. Jadi ending untuk R, dia juga adalah begin untuk P. Dia mesti bersambung lah. Kalau tak bersambung, dia tak jadi segitiga. Ini dalam contoh kod 5B. Yang ni contoh-contoh ni memang kamu kena run sendirilah. Cuba analisis satu persatu, apa yang dia buat, apa yang ni buat, apa yang kod ni buat. Jadi kod 5B buat ni, apa yang kod 5B buat adalah dia generate 3 point, dan daripada 3 point secara random lah. Jadi dan daripada 3 point itu membentuk satu segitiga. Inilah dia punya value assignment dia. Dan inilah untuk kira area. Lepas tu dia akan display. Dia ada 3 triangle. 3 triangle, kedudukan dia dan dia punya area lah.
Okey, kemudian tamat structure, kamu akan dapati nota tu dia akan diteruskan dengan penggunaan. Okey, jadi penggunaan array. Okey, penggunaan array ni saya nak letak tepi dulu. Tetapi penting untuk masa depanlah, masa akan datang, sebab kalau kamu tengok dalam ni, mungkin problem-problem kat dalam ni kamu tak berapa faham sebab kamu belum belajar lagi. Dan contohnya macam ni lah, find the root of function. Find the root of function ini kamu akan belajar dalam tahun 2 nanti, iaitu dalam numerical method, numerical method 1. Maknanya ini kamu akan jumpa benda ni lah dalam numerical method 1. Silap-silap saya juga yang mengajar. Ada yang rasa alamak malang lah. Betul lah. Okay, sorting number. Okay, ini sorting number ni ini memang tak ada dalam syllabus degree, tak ada lah kan. Okay, sorting number ni adalah masalah untuk masalah untuk susun nombor sama ada menaik ataupun menurun. Ini dia punya kod dia. Jadi susun nombor ni kita kena tengok ini dia punya algoritma dia, jalan kerja dia. Jadi kalau susun nombor ni dia mesti buat banyak berulang kali. Contohnya macam kalau tengok sini, ini dia punya algoritma ataupun kod untuk susun nombor. Jadi kalau secara dari segi ideanya apa yang dibuat, mula-mula sekali kalau kita ada 5 nombor, mesti mula-mula sekali kita kena tengok semua nombor kan, siapa yang paling besar. Jadi siapa yang paling besar kita akan letak di hujung sekali. Kemudian yang iteration berikutnya dia akan sampai ke n tolak 1. Sebab apa n tolak 1? Sebab kita dah tahu yang kelima tu dah nombor paling besar. Jadi kita sekarang ni masalah kita nak tengok antara 1 hingga 4 siapa pula yang paling besar. Jadi antara yang paling besar, nombor 1 sampai 4 tu dia akan duduk di nombor keempat, dan loop akan diteruskan. Lepas tu dia akan bandingkan 3 nombor dan akhirnya dia akan bandingkan 2 nombor. Dua nombor. Jadi maksudnya iteration pertama dia cari nombor paling besar. Iteration yang kedua dia cari nombor yang kedua besar dan letak di nombor n tolak 1. Macam ni n nya 8. Jadi mula-mula sekali dia kena bandingkan 8 nombor lah. Kemudian dia akan bandingkan 7 nombor dan 6 nombor dan berikutnya, dan disusun. Jadi ni hasil dia lah. Jadi daripada 8 nombor kita nampak 100 paling besar. Jadi nombor 100 ni akan duduk di belakang sekali pada iteration yang pertama lah kat sini. Jadi bila i sama dengan 1, i sehingga ke 7, yang ni dia akan jadi nombor 100 ni akan ada dekat last sekali. Jadi dan dia akan teruskan lah. Dia akan teruskan susun. Lepas tu dia akan cari yang second highest pula, 79. Kemudian dia akan cari third highest, 76, dan akhirnya dia tersusun lah nombornya. Jadi boleh tengok dan cuba analyze apa yang kod ni buat. Kena jadi compiler. Kalau buat ni memang dapat kan. Kalau buat program ni memang dapat, tapi cuba fahamkan bagaimana dia buat. Detecting upper triangular matrix dengan upper ataupun lower triangular lah. Lower triangular. Untuk matrix ni memang kamu dah kenal lah kot kan. Kenal sebab kamu belajar waktu matrix ataupun asasi dulu. Kita akan belajar jenis-jenis matrix. Upper triangular matrix macam mana, lower triangular matrix macam mana, matrix identity macam mana kan. Diagonal matrix, yang mana diagonal matrix cuma ada diagonal element yang ada nilai. Selain daripada diagonal element tak ada nilai. Kalau ini adalah upper triangular matrix. Upper triangular matrix kita tahu ini dia punya definition dia, iaitu diagonal element dan ke atas boleh ada nilai. Yang bintang ni maksudnya boleh ada nilai selain daripada 0 lah. Dan di bawah diagonal mesti 0. Dalam untuk upper. Untuk lower, di bawah diagonal element dan di bawah boleh ada nilai yang ada bintang ni. Dan selain daripada tu kena 0. Maksudnya diagonal element dan ke atas kena 0. Itu untuk jadi lower triangular matrix.
Okay, jadi ni adalah untuk detect. Untuk detect apa dengan triangular. Jadi apa pentingnya nak detect apa dengan lower triangular? Okay, pentingnya untuk detect kalau kita nak solve sistem linear equation pun sama juga, kamu semua akan belajar dalam numerical method 1 nanti, iaitu Gauss elimination. Okay, jadi Gauss elimination ni kita kena jadikan matrix kepada triangular matrix dulu. Okay, baru boleh kita solve. Okay, ni three diagonal. Three diagonal ni pun sama juga, akan belajar dalam triangular form ni. Kita akan belajar dalam numerical method 1 nanti. Okay, jadi method ni semua, okay, ada setengah mungkin kamu dah belajar dekat matrix, okay, tapi secara detailnya dalam numerical method nantilah. Tapi kalau faham, okay, kamu boleh tengok kamu boleh tengok kod okay, yang ada dalam kod 5 dan kod 5C dan ke atas ni, dan cuba fahamkan. Kena fahamkanlah sedikit bagaimana dia bagaimana kodnya berfungsi. Okay, baik. Saya nak rehat 5 minit dan lepas ni kita akan pergi ke chapter 6. Chapter 6 ni chapter yang agak menarik lah, iaitu class, object and function, iaitu kita masuk ke programming object oriented, yang di mana programming ni dia banyak kegunaan object oriented programming ni apabila kita nak buat pelbagai kerja dalam satu program, dalam satu kod tu. Kita nak buat banyak task. Kita nak susun ikut task, kita tak nak longgokkan semua dalam main je. Kalau main buat semua, nanti dalam void main tu penuh. Dan macam mana kita nak buat? Okay, kita ada object oriented programming. Okay, jadi ini adalah dalam chapter 6. Saya dah send nota. Okay, dan kalau ada buku, okay, boleh tengok buku lah. Okay, jadi tapi saya nak rehat dulu sekejap dalam 5 minit. Kita akan sambung selepas ni. Okay, kita sambung. Okay, kita tengok ke chapter 6, object oriented programming. Okay, object oriented programming ni, okay, dan okay, saya tak tahulah ini sebagai nak takutkan kamu ataupun tak, ataupun nak menarik minat kamu. Okay, object oriented programming ini penting kalau kamu nak teruskan lagi dalam tahun 3 nanti. Kamu akan ambil lagi satu subjek programming, iaitu SSCM 3353, tapi elektif. Okay, dan memang saya jugalah yang mengajar. Kalau umur panjang, kita jumpa tahun 3 nanti, dan elektif, jadi kamu boleh pilih sama ada nak ataupun tak nak. Okay, dan dalam dalam subjek tersebut, jadi bukan kebanyakan, semua programming adalah jenis ini, iaitu jenis object oriented yang ada multiple function. Okay, jadi chapter 6 ini, walaupun dalam final nanti tak banyak ditanya, tapi nanti memang akan pakai macam ni lah. Okay, kita tengok bentuk object oriented programming. Okay, jadi kita ada pre-processing. Okay, dalam pre-processing sebelum ni pun ada pre-processing. Okay, tetapi kali ni pre-processing ada kat sini, ada benda yang baru, iaitu class. Jadi class inilah dia object oriented. Jadi kita buat satu class yang di mana
kelas ni di dalam kelas ada multiple function. Okay, ada multiple function di dalam satu kelas, dan kelas ni akan diaktifkan ikut main. Jadi kalau kita tengok kat sini, main dia dah jadi macam konduktor lah, macam konduktor. Kalau kamu suka tengok orkestra, dia ada konduktor orkestra kan. Dia jadi macam tu. Maksudnya main ini dia tak banyak kerja dah. Kerja dia adalah dia bagi tahu kelas sila aktifkan ini, dan function itu akan run. Jadi kita ada banyak function. Function 1 run. Bila function 1 run, dia dah selesai pengiraan dia akan hantar result kepada main. Kemudian main dapat, kemudian main mungkin data tersebut nak digunakan untuk function yang lain. Jadi main akan aktifkan run function number 2. Jadi run function ni adalah ni lah, iaitu satu fungsi lain. Selain daripada main, ada fungsi lain. Jadi kita dah jadi main itu dah diumpamakan seperti main lah, betul-betul main lah, iaitu dia jadi instructor nak buat apa, lepas ni buat apa, lepas ni buat apa, lepas ni buat apa, tetapi detail code semua ada di dalam function lain. Jadi inilah pre-processing. Dalam pre-processing kita declare satu class. Jadi kelas my class. My class ini adalah satu nama. Kamu boleh guna sebarang nama lah. Jadi kelas kelas mungkin function 1 ke my class 1, my class 2. Jadi kelas ini adalah satu nama. Di dalam kelas ada members of class. Jadi dalam kelas tu ada apa? Dalam kelas ini ada beberapa function. Minimum satu lah, macam ni, buat my function. Kalau tak ada function, buat kelas kan. Jadi minimum satu, kerana ada satu function, jadi kita akan declare satu kelas baru. Jadi kita ada sini my class dengan dengan tilde my class ni simbol tilde ni. My class tilde ke tilde orang panggil. My class, jadi ini memang kena ada lah, iaitu constructor dengan destructor, nama dia ni constructor dan destructor. Kemudian kita akan add users function, satu fungsi yang kita nak tambah. Dalam contoh ni dia tambah satu function, iaitu void my function. Jadi dia tambah satu fungsi baru, namanya my function. Jadi kita dah ada dua function, nampak ni, kita ada void main dan void my function. Tapi my function ni dia belong to my class. Maksud dia kelas my class yang punya. Dia tak boleh ada dua. Kalau tiba-tiba kat sini ada void my function, tak boleh. Di luar ni hanya main saja yang ada macam ni, void main. Sebab bila program run, program dia akan cari void main terlebih dahulu. Daripada void main ni dia akan jalan-jalan pergi ikut arahan main. Ini pre-processing ya. Kita kena ada class declaration di sini. Class my class. Lepas tu nampak kita ada brace bracket open, kemudian members of class. Kemudian kita susun, kita listkan apa yang ada di dalam kelas tersebut. Tapi list of function, dan juga ada juga list of variable. Tapi list of variable akan ada di atas sini. Ni sebab contoh yang pertama dia belum ada lagi. Kemudian kita ada functions. Selepas pre-processing ada function, list of apa function yang kita declare dalam kelas yang kita declare, kita kena write di sini. Dan function yang wajib adalah constructor dengan destructor. Kalau tak ada apa-apa, kita biarkan dia kosong. Tapi apa kegunaan dia, kita akan tengok contoh nanti. Bila masa nak guna. Tapi kalau kosong macam ni pun tak ada masalah. Kemudian kita ada satu kelas yang kita satu kelas yang kita declare di sini, iaitu my function. Jadi void my class, lepas tu ada nota bertindih 2 kali, kemudian my function. Jadi kita ada satu fungsi baru yang namanya my function yang kita letak di sini. Di dalam my function ni ada cout entering object oriented world of C++. Memang kita nampak macam benda ni macam memanglah. Kalau buat benda ni dalam main pun dia keluar juga entering the object oriented, tapi di sini kita nak bagi tahu bagaimana program ini berfungsi. Ini adalah list apa function yang kita declare dalam kelas, kita write di bahagian sinilah. Kemudian akhirnya baru sampai ke main body. Main body itu adalah void main kita lah, ataupun int main. Void main. Di dalam main akan ada
okey, ada kod yang nak aktifkan kelas. Okey, kalau tengok sini apakah arahan untuk mengaktifkan kelas? Okey, ni dia, my class P. Okey, my class ni nama. Okey, nama nampak ni, my class. Nama kelas ni adalah my class. Jadi dalam main, okey, dia arahkan my class diaktifkan dengan P sebagai objek. Sebagai dia punya handler dia lah. Okay, handler dia kita letak sebagai P. Okay. Disebabkan namanya my class, jadi kita letak my class. Katalah nama ni, kita letak nama kat sini pokok. Jadi kelas pokok. Akan jadi pokok lah. Pokok P. Maksudnya diaktifkan pokok, P sebagai dia punya objek. Nama dalam chapter ni adalah class, object and function. Iaitu mula-mula kali kita declare kelas, kemudian apakah objek yang handle kelas tersebut dan apakah fungsi kelas tersebut ataupun apakah fungsi yang berada di dalam kelas tersebut. Okey, kalau tengok sini my class P, jadi P sebagai objek untuk handle, okey, untuk handle my class, dan arahan berikutnya adalah p.myfunction. Okey, jadi disebabkan kita dah bagi tahu programming P akan handle my class, jadi p.myfunction dia akan refer to my class. Okey, jadi my class kemudian .myfunction. Jadi dia akan check okey, dalam my class, okey, apakah fungsi my function? Di sini fungsi my function ada di sini kan. Okey, jadi my function akan run. Jadi p.myfunction bermaksud dia pergi ke my class dan aktifkan my function ataupun run my function. Okey, bila run my function, di dalam my function ada cout entering the object oriented world of C++. Jadi ini akan display, baru display. Jadi kalau tak diaktifkan my function ni ataupun tak ada kat sini, okey, jadi ini cout entering the object oriented world of C++ ni tak akan terdisplay lah, tak akan keluar dekat output. Okey, tapi dia keluar pada output apabila main call dia, main panggil dia. Okey, main bagi arahan. Okey, run my function. Okey, jadi bila dah selesai my function, dia akan balik semula ke main. Okey, dia akan bila my function ini selesai, dia akan balik ke main. Okey, dan main pun buat satu kerja iaitu call my function. Okey, ini adalah kod 6A kod 6A. Okey, jadi saya nak tolong maklumkan kalau kamu bila saya cakap ni tiba-tiba kamu nampak skrin kelabu kan. Saya profile kamu tak nampak skrin dia, tolong bagi tahu, mungkin tak ada permission. Okey, jadi sepatutnya sekarang ni kamu nampak programming, betul Okey, jadi kalau tak ada tak ada yang cakap tak nampak, okey, maksudnya semua nampak Okey, sekarang ni kamu nampak programming dan kod ini adalah kod 6a.cpp yang kalau saya baru hantar tadi lah, ataupun kalau kamu dapat daripada kawan-kawan kamu yang section lagi satu, mungkin kamu dah dapat lah kan. Okay, jadi saya baru hantar tadi, dan ini adalah kod 6a.cpp. Jadi kod 6a.cpp ni dia apa yang kita nampak ni samalah seperti nota dalam di sinilah nota yang saya tunjuk, nota PDF tadi. Okey, lihat bila kita run. Okay, entering the object oriented world of C++. Okey, nampak Okey, ini dia punya output dia, entering the object oriented of C++. Jadi apa yang berlaku yang tadi saya ceritakan tadilah. Okey, jadi my class P jadi p.myfunction. Okay, jadi my class diaktifkan dan P sebagai objek dan P my function. Jadi baru run my function. Okay, jadi apa jadi kalau saya disablekan p.myfunction ni? Walaupun kat sini ada cout entering the object oriented C++. Jadi kalau kita tahu yang kalau kita buat cout dalam main, semua akan keluar lah kan. Okay, kecuali dia ada if ataupun else kan. Okay, jadi kalau tak ada if dan else macam ni, ada cout. Okay, nampak ni. Okay, saya buat cout kat sini. Okay, message ini from main.
Okay, jadi message ini from main ini memang akan keluar daripada keluar dekat output lah, sebab ini adalah main. Bila main ni, bila kita run memang akan keluar, nampak message ini from main. Okay, ada di situ. Okay, nampak lah output dia. Okay, ni lah message. Okay, message from main. Okay, nampak di situ. Okay, nampak entering the object oriented world of C++ dah tak keluar tadi kan dalam output. Sebab apa? Saya disablekan p.myfunction. Okay, jadi myfunction ni hanya akan dilaksanakan apabila kita panggil dia. Bila function main call class myfunction, barulah ini akan diaktifkan. Okay, maksudnya kalau kita buat lagi satu function, okay, jadi kalau dekat nampak ni ini adalah bahagian pre-processing. Member of my class. Jadi saya tambah dalam ni. Kita boleh suka-suka tambah lagi satu fungsi. Kita buat sini void function 2. Saya letak ni. Nama function. Jadi void function 2. Jadi saya declare satu lagi fungsi namanya function function 2. Ini hijau lah sebab kita boleh buat lagi. Dan saya tambah di sini. Void my class, kemudian function 2. Jadi dia akan keluar kat sini function 2. Saya buat cout. Message ini daripada function 2 dalam class my class. Jadi kalau tengok susunan dalam main, jadi main call my function. Jadi my function ni akan entering the object oriented ni akan display terlebih dahulu lah, sebab dalam main dia call my function kan. Jadi bila dia call my function, dia akan run my function. Jadi entering the object oriented akan keluar ataupun akan display terlebih dahulu, kemudian ada cout message from main. Jadi yang dalam my class my function 2 ini saya tak call lagi. Saya tak call, tengok apa yang berlaku. Nampak entering the object oriented world of C++, kemudian message ini from main. Jadi maksudnya main call dulu my function, jadi ini akan terdisplay, kemudian barulah main punya arahan. Kat sini message from main ni akan keluar. Dan message daripada function 2 ni tak ada sebab kita tak call dia. Jadi kalau nak call kena buatnya p dot function 2. Jadi call function 2 dalam my class. Bila kita run, baru ada kan entering object oriented, kemudian message daripada function 2 dalam class my class, dan message ini from main. Nampak dia punya susunan dia. Jadi ini my function akan run my function akan run ini entering object oriented. Kemudian function 2 akan run message from function 2, kemudian dia akan run message ini from main. Jadi apa yang penting dalam object oriented ni, yang bestnya kita boleh call function ini berkali-kali. Contohnya macam ni, bila kita nak call p dot function tu lagi sekali, apa yang berlaku? Nampak dia jadi dua kali. Message from function tu ni dia akan jadi dua kali run. Jadi idea dia kamu nampak di sini. Katalah kamu buat tak nampak tak nampak yang mana? Yang dia punya output. Keluar apa tu nama? Output dia tak nampak. Output tak nampak. Ya, sir. Ni. Nampak sekarang Nampak. Ini output. Jadi saya ulang balik. Ini sebelum saya beritahu satu kelebihan
kelebihan kita guna object oriented adalah kita boleh call function yang ada dalam kelas ini lebih daripada sekali kalau kita nak. Okey, jadi ini kalau saya buat yang mula-mula sekali. Okey, ni. Nampak dia punya output ni sekarang? Okey, nampak Okey, nampak betul. Okey, nampak. Jadi nampak di sini entering object oriented, kemudian message from function to, kemudian message from main. Okey, jadi Nampak sir? Ya? Tak nampak juga? Tak nampak. Tak nampak. Susah ke sini. Sekarang? Dah nampak. Okey, nampak Okey. Yang nampak di sini entering object oriented word of C++ dengan message from function to, dalam my class message from main. Okey, jadi ikut arahan lah kan. Jadi nampak Jadi dia cuma ada my function to dengan message from main. Okey, jadi saya tutup balik. Okey, sekarang ni saya ubah dalam main ni supaya supaya function tu kita call lagi sekali. Nampak ni? Kita bagi arahan untuk call lagi sekali function number 2. Okey, jadi dan saya run. Okey, nampak tak output dia sekarang? Okey, nampak Tak sir. Tak nampak. Tak. Nak kena bagi permission setiap kali run ke? Nak macam ni. Okey Okey, sama nampak Okey, tengok entering the object oriented, ini yang my function class my class my function. Ini my class function to, ini main. Okey, nampak my class function to run lagi sekali. Message ini from function to dia run lagi sekali. Jadi apa yang bestnya kalau boleh run banyak kali ni kan? Okey, apa yang bestnya? Okey, contohnya macam inilah, saya bagi satu contoh. Kalau kamu buat satu program tu dia perlu mencari contohnya panjang garis, panjang 2 titik. Okey, panjang 2 titik. Katalah kamu ada 10 set garis. Okey, sebelumnya kamu ada 10 set garis. Okey, lepas tu kalau kita nak cari panjang dia, jadi kita kena repeat lah kan 10 kali, kira 10 kali buat. Sama ada guna loop for ataupun buat satu persatu. Ataupun kita tak boleh guna loop sebab macam case macam case structure kadang-kadang yang kadang-kadang susah nak guna loop. Tapi kalau kita ada satu fungsi yang mana fungsi tersebut dalam satu kelas dan fungsi tersebut kita macam bagi kita bagi kerja untuk dia, fungsi tersebut hanya untuk cari panjang garisan. Okay, jadi data yang kita ada 2 titik ni kita akan hantar ke function tersebut dan function tersebut akan kira berapa panjang dan dia akan hantar balik. Jadi kita boleh, jadi bila kita nak pakai kita akan call function tersebut. Bila kita nak ataupun kita jumpa macam berkali-kali lah untuk mengira panjang garis ni, kita nak guna dia banyak kali dalam satu main ni, kita nak pakai banyak kali. Jadi kalau kita nak pakai banyak kali, kita macam function ni dia macam mesin lah. Kalau kita nak kira panjang, kita akan hantar 2 titik pada function tersebut akan kira, lepas dia kira dia akan pulangkan balik dia punya jawapan daripada main. Lepas tu tiba-tiba bila run main nak kira lagi sekali lah panjang. Jadi dia ada 2 set titik, dia akan hantar balik kepada function yang kira panjang tersebut dan dia akan function tersebut akan kira panjang dan akan hantar balik kepada main. Jadi my function ni kelas ni ataupun object oriented ni dia macam membuatkan program kita ni lebih tersusun lah. Jadi kalau fungsi yang pertama ni, dalam contoh ni mungkinlah kamu tak nampak sebab semua teks ni kan. Jadi mungkin calculation yang pertama akan berada di fungsi yang pertama, calculation yang kedua akan berada di fungsi yang kedua. Dan kalau kita ada masalah lain dalam satu program, kita boleh tambah lagi function. Itu idea apa pentingnya define class.
sampai setakat ni ada tak soalan yang kamu nak tanya berkenaan dengan object oriented programming? Okay, jadi sebarang soalan berkenaan dengan object oriented programming? Tak ada. Yakin Okay. Object oriented programming ni kalau ikutkan inilah part programming yang paling best lah sepatutnya, tapi nak buat macam mana kan, dia dah letak dekat belakang sekali dan situasi kelas online ni memang susah lah. Sepatutnya ini dia punya keseronokan programming ni akan berada di sini sebenarnya. Nak tanya berkaitan constructor dan destructor tu memang sentiasa kosong ya, sir? Okay, constructor dengan destructor sentiasa kosong. Okay, by default dia sentiasa kosong, tapi constructor memang ada dia punya fungsi dia, tapi destructor memang tak ada. Fungsinya adalah untuk destruct kelas tersebut, jadi tak ada, dia memang sentiasa kosong daripada awal sampailah habis dia kosong. Tapi untuk constructor, dalam contoh tadi memang kosong sebab tak ada nilai, tak ada value yang digunakan. Okay. Tetapi kalau ada problem tu melibatkan pengiraan, melibatkan initial value, melibatkan value assignment untuk awal-awal, benda ni macam X sama dengan 1, Y sama dengan 1, ni memang mulanya memang macam tu. Jadi biasanya kita akan letak di bahagian constructor. Jadi constructor ni kita akan susun initial value. Biasanya macam tu. Initial value akan berada di constructor. Kita tengok contoh. Mungkin ada. Ada masa lagi kita teruskan. Saya nak tunjuk contoh. Yang berikutnya. Kita tengoklah. Kita go through dulu nota. Kalau kita tengok sini. Start. Ini adalah untuk object oriented. Bagaimana object oriented ni berfungsi. Jadi start. Kemudian dia akan tengok pre-processing area, dia pergi ke constructor, kemudian baru dia pergi ke main. Main. Jadi bila main run, nampak function according dia calls in main. Maksudnya mula-mula sekali dia akan pergi ke main, kemudian function according to dia calls in main. Maksudnya main akan handle mana fungsi yang nak diaktifkan, yang nak kena run. Jadi main ni memang sentiasa run. Jadi kita tak boleh avoid main ni. Jadi kadang-kadang kita nak letak satu kod tu, kadang-kadang tak pakai, kadang-kadang tak pakai, macam itulah. Jadi kalau kita ada kelas, mungkin kita boleh letak function tersebut dalam kelas di luar main lah. Sebab main akan sentiasa run. Dan daripada main dia akan call mana-mana fungsi yang nak kita perlukan, dia akan call daripada main. Kemudian dah selesai, dia pergi ke destructor, kemudian akan berakhirlah. Jadi yang kita nampak sebenarnya dekat sini lah pre-processing area ni, sebab kita sendiri yang kena declare semua apakah fungsi yang terlibat dekat pre-processing. Constructor ni dia punya pembinaan kelas. Jadi pembinaan kelas ni dia dalam ini adalah programming punya part lah, benda main. Kemudian fungsi yang ni lah, kalau kita buat program tu banyak function, kat sini akan jadi banyak lah. Dan destructor pun programming punya part. Jadi dia bila semua selesai, destructor akan di-run secara automatik. Jadi kita tengok sini kelas. Kalau lihat sini apakah maksud kelas? Jadi kelas a grouping of variable and function that have a common ancestor, a special form of structure. Sebenarnya kelas ni pun dia macam structure, tapi form dia agak special. Object is an instance of the class. Jadi object ni adalah tadilah variable P tadi untuk handle kelas. Jadi untuk handle kelas ni bukan P je lah, maksudnya sebarang variable boleh jadi objek. Member of class consists of variable, function and structure which are global. Apa maksudnya ni kan? Kita tengok sini lah, contoh class, name of class, kemudian kita ada private dengan
public. Okay, dalam contoh yang pertama saya tunjuk tadi, cuma ada public saja sebab dalam public dia ada list of variable and function. Jadi kalau function mesti ada dekat public. Okay, private list of variable. Okay, kalau katalah kita nak declare variable, kita akan buat satu bahagian barulah yang dinamakan private. Okay, jadi private list of variable. Kemudian public list of, okay, normally list of function lah. Okay, list of function. Okay, example kelas P. Okay, ini adalah nama kelas. Nama kelas ni adalah P. Okay, tak berapa sesuai lah nama kelas P, tapi valid kelas P. Nama kelas adalah P. Okay, private int x. Jadi maksudnya dalam kelas P ada satu variable ni adalah x. Okay, dan di bahagian public, ada P constructor untuk P dan destructor untuk P. Okay, ini wajib ada. Kemudian ada satu user function, user definition function lah. Jadi void q. Jadi ini adalah satu fungsi baru yang dinamakan q. Okay, jadi q ni kena call lah. Okay, bila kita declare satu variable dalam kelas, okay, dah kena ingat lah bila kita declare. Contohnya macam ni dalam private, kita ada int x. Jadi x ini dah pun terdefine termasuk dalam main. Jadi bila kita declare int x, jadi x ni dah jadi kita namakan dia global variable. Lepas tu dia ada kat sini. Member of a class consists of variable, function and structure which are global. Maksudnya bila kita declare int x dalam kelas, jadi x ni kita dah tak boleh pakai lagi lah dalam main. Jadi kita kena fikirkan betul-betul apakah nama variable yang sesuai untuk kita letak dalam kelas. Jadi int x ni dah macam terlampau common lah kan. Jadi int x, jadi x ni kalau dalam main kamu dah tak boleh guna lagi dah x. Kita boleh gunalah sebagai value. Contohnya macam kita bagi x sama dengan 2, okay, dia tahu dah masukkan x ni, kita masukkan, jadi x sama dengan 2 tu datang daripada x dalam kelas P. Okay, tapi dalam x kamu tak boleh lagi tiba-tiba nak double x, dah tak boleh dah. Sebab x dah pun digunakan dalam kelas P, yang di mana bila kita declare di sini dia dah dikira sebagai global variable. Okay, object from the class. Jadi PM maksudnya apa ni? Maksudnya P adalah nama kelas P kan. Jadi M ni adalah objek. Sebab tu nama tak berapa sesuai, tak berapa ni kan. Jadi P ni adalah nama kelas dan M adalah objek untuk handle P. Jadi lepas ni kalau kita nak run Q, jadi apa? M.Q lah kan. M.Q. M.Q untuk, maksudnya M adalah objek untuk handle P dan .Q maksudnya daripada situ kita run fungsi Q. Okay, visibility of member of a class variable structure and function. Each member are global. And is scope to either private or public. Okay, jadi private or public ni sebenarnya hanya berfungsi bila kita ada lebih daripada satu kelas. Okay, yang di mana private ini hanya akan boleh diakses oleh kelas yang di mana kita declare. Okay, contohnya macam ni lah. Okay, kalau kita ada dua kelas. Okay, kelas P, kemudian kita lagi satu kelas Q. Kelas P dan kelas Q. Okay, kalau kita tengok sini, private int x. Okay, jadi kelas, kalau kita ada, tak boleh guna Q lah sebab sini ada void Q kan. Kita katalah sini, kelas my class 1. Okay, kemudian kita ada kelas my class 2. Okay, dalam my class 1 ada private int x. Okay, jadi bila ada private int x, private ni walaupun dia global tetapi dia hanya milik kelas P. Jadi kelas, bukan kelas P, kelas my class 1. My class 2 dia tak kenal int x tu apa sebab dia private. Tapi kalau kita letak int x ni dalam public, okay, bila public dia tak kisahlah kelas mana-mana, semua boleh recognize variable tersebut. Tetapi dalam main, dia bila kita call kelas tersebut, jadi main boleh pakai. Okay, number 4, variable or structure. Private biasanya kita letak variable or structure only. Function kita tak letak dalam private. Okay, the scope is global but limited to member function only. Okay, walaupun dia global, tapi yang boleh access variable tersebut hanyalah pada member function. Maksudnya kelas tersebut sahaja yang boleh access variable tersebut.
Okay, dan public for variable and structure and function, the scope cover the whole programming including non-member function. Tapi sebenarnya biasanya kita guna public lah. Kita tak guna sangat private ni. Okay, jadi function, okay, a module, okay, one unit of work program. Jadi ni yang saya cerita tadi lah. Jadi fungsi yang kita declare dalam kelas tersebut adalah satu work unit, one unit of work. Apakah spesifik task yang kita nak bagi dekat fungsi tersebut? Okay, macam contoh yang saya bagi tahu tadi. Fungsi tersebut, fungsi dalam kelas tersebut hanya untuk kira panjang garis. Macam tu saya. Okay, fungsi untuk function yang kedua hanyalah untuk cari kalau dalam complex number kan kita ada r theta kan, mungkin nak cari r theta. Itu je fungsi dia. Maksudnya bila kita bagi nombor kompleks, dia akan kira berapa r theta dia. Okay, a function must have a name, mestinya lah. Okay, a function must belong to a declare, to a class. Okay, jadi kita kena ada kelas. Dalam fungsi yang baru, kita mesti declare dalam kelas. Mesti ada kelas. Kita tak boleh declare satu fungsi baru di luar kelas. A function must be a prototype from one of the following. Okay, nampak. Fungsi boleh jadi void. Okay, dalam contoh tadi kita ada void function 2, void my function. Okay. Sebenarnya fungsi boleh juga jadi int, boleh juga jadi float, boleh jadi double, boleh jadi char, char boleh juga jadi bool. Okey, jadi bila nak guna int, float, double, char dengan bool ni? Okey, kalau biasa kita bukan biasalah. Yang tadi contoh tadi void. Okey, jadi void ini kita guna bila fungsi tersebut dia tak return apa-apa value. Okey, a function of type other than void must return a value. Nampak ni sini. A function of type other than void must return a value. Jadi kalau fungsi tersebut dia nak, memang dia perlu hantar. Contohnya macam tadi, fungsi tersebut dia nak kira panjang garis. Maksudnya dia mesti terima 2 titik lah kan. Okay, dia mesti terima 2 titik. Okay, bila dia dapat 2 titik ataupun dia mesti terima 2 titik, kemudian panjangnya mesti satu nilai kan. Double lah nama dia. Maksudnya mungkin nama yang sesuai untuk function tersebut adalah double length. Double length. Lepas tu, maksudnya bila length tu, function length tu run, okay, dia mesti pada akhirnya dia mesti return. Dia mesti return nilai double tersebut dan mesti diterima oleh siapa yang panggil dia. Biasanya main lah. Okay, main yang akan call. Okay, a function may include argument for passing and receiving data. Okay, jadi yang ni saya tak nak sentuh lagi passing or receiving data to other function, sebab ini kalau nak cerita memang perlukan lagi satu kelas yang berasingan lah. Mungkin perlukan satu jam lagi. 1 jam untuk kita cover passing dengan receive data. Okay, ini contoh. Okay, kalau kita nak declare, okay, kita declare satu function. Okay, double f kemudian int x double y. Apa maksud double f int x double y? F ini adalah nama function. F adalah nama function. Okay, kalau kita bandingkan dengan void main. Okay, void main ini di sini void, kemudian nama function adalah main. Kemudian selepas void main, kalau kamu bukan kamu perasan lah, kamu kena tahu lah kan. Selepas main kita ada buka kurungan, tutup kurungan kan. Buka kurungan, tutup kurungan. Buka kurungan, tutup kurungan yang blank. Kosong. Maksudnya main bila run memang tak ada input. Memang main datang kosong. Okay, sama juga macam contoh ni kan. Kita tengok sini. Saya declare declare my function. Nampak kita void my function. Nampak my function dia ada buka kurungan, tutup kurungan. Buka void function tu buka kurungan, tutup kurungan. Jadi kurungan tu blank, tak ada apa-apa. Maksudnya bila my function run, dia tak perlukan apa-apa input. Bila function tu run, dia tak perlukan apa-apa input. Tadi macam saya cerita tadi kan, kalau kita nak kira panjang titik, input yang diperlukan, maksudnya fungsi tersebut tak boleh run kalau dia tak dapat input. Nak cari panjang garis, dia perlukan input. Jadi kalau tak ada input, macam mana dia nak kira? Jadi ada fungsi yang memerlukan input, ada fungsi yang tak perlukan input. Okay, dan ada fungsi yang return value, ada fungsi yang tak return value. Jadi ada
susunan lah, ataupun kebarangkalian. Jadi sekarang ni kita tengok balik pada nota. Jadi apa maksud sekarang ni, saya view PDF kan. Jadi saya nampak PDF. Nota lah, nota. Double F anti X double Y bermaksud bila fungsi F ini run, dia perlukan dua input, iaitu satu input anti X, satu input lagi double Y. Jadi dia perlukan satu integer dan satu double, yang di mana integer tersebut akan dimasukkan dalam X dan double akan dimasukkan ke dalam Y. Jadi dalam function tersebut akan ada di sini double Z. Ini seperti biasalah. Ini benda-benda yang kamu nampak ni, double Z, Y equal to 2 multiply with X minus 1 and Z equal to something. Dia return Z. Nampak return Z. Kenapa return Z? Sebab dia ada double dekat sini. Maksudnya siapa yang call function F, dia perlukan, maksudnya dia bagi nilai X dengan Y ni, dia bagi satu integer dan satu double, and then caller to expecting that function F ni akan return satu value untuk dia. Jadi value tersebut adalah Z. Jadi dia akan return Z. Z akan dikembalikan kepada siapa yang panggil fungsi F. Special function, constructor macam soalan tadilah, constructor dengan distructor ni. Apa tugas dia? A special function which has the same name as the class. Pun sama lah. Distructor pun juga ada nama yang sama, tapi dia letak tilde dekat di depan nama tu lah. A function with no specific class, allocate memory to the class. Jadi ini sebenarnya bukan kerja kita lah. Ini semua kerja programming tu sendiri, tapi inilah kerja kita. A suitable place for initializing global variable. Jadi sekiranya ada nilai global ataupun nilai initial, kita akan letak di bahagian di dalam constructor. Dalam constructor ni ada initial variable. Destructor tak ada apa-apa. A suitable place for destroying global, maksudnya nak destroy ni tak payah, kita bukan kerja kita lah. Maksudnya sepatutnya destructor ni kosong, dia akan itu bila program tamat, automatic dia akan destruct semua kelas. Kod 6B. Saya pun tak tahu semua masih lagi okey ke untuk saya teruskan kelas. Boleh teruskan? Boleh kan? Tapi saya nak rehat dulu 5 minit. Tunggu di talian ya. Baik, kita sambung semula. Kita tengok balik. Kod 6b.cpp. Apakah kod 6b.cpp buat? Sama juga, object oriented. Ada di sini kelas, my class, dia guna nama, dia masih lagi guna nama kelas, itu adalah my class. Kali ni apa tambahan dalam my class, iaitu dalam my class ada public integer X dengan Y. Ada satu tambahan variable iaitu X dan Y yang declare adalah milik my class. Kita ada juga constructor, destructor dan satu user function iaitu my function. Kita tengok dalam tengok sini. My class constructor. Constructor kita lihat di sini dia dah ada ada value assignment X equal to 5, Y equal to -7. Inilah tempat yang sesuai untuk kita beri nilai awal kepada nilai yang kita nak gunakan lah. Jadi nilai awal kita declare kita assign di dalam constructor. Destructor memang sampai bila-bila memang kosong macam ni lah. Tengok ni, dia memang kosong. Jadi dalam my function, dia dah ada display welcome untuk object oriented semua. Dia ada ada dua statement di sini, here
X equal to X, Y equal to Y. Jadi kalau kita tengok dari sini, apakah nilai X? X sama dengan 5 lah kan. Y sama dengan negatif 7. Tapi benda ni semua tak akan terdisplay lah, tak akan dipaparkan selagi tak kena call lah. Selagi tak kena call, kita akan ada benda ni. Okey, jadi dalam main, dalam main akan ada apa? Di sini ada int z, dapat integer z yang declare dalam main. Okey, di sini kamu kena tahu. Okey, dan x dan y dah declare di sini kan? Dan dah declare dalam public my class. Okey, jadi di sini ada int z. Okey, integer z ni kira macam hanya main dia yang tahu. Jadilah main saja yang tahu nak guna apa akan recognize variable z. Tapi variable x dan y dalam my class ini, dia main boleh access sebab dia main kan. Jadi main boleh main boleh access x dan y dalam my class sebab dia lagipun dia adalah public variable. Jadi boleh access. Jadi kalau kita ada satu kelas lain lagipun contohnya macam kelas my class 2, jadi my class 2 pun boleh access nilai x dengan y ni. Tapi z ni my class tak boleh my class tak boleh access z sebab dia ini adalah main. Kita declare z ni dalam main, jadi hanya main saja yang recognize variable z ni. Kemudian my class p, sama ya, p adalah objek untuk handle my class. Kemudian p.my function, maksudnya objek untuk my class iaitu p akan run my function. Jadi bila dia run my function, bila run my function, kita tengok sini constructor automatic run constructor automatic run walaupun tak call constructor automatic run. Jadi sebab tu ada value assignment di sini automatic, nilai x sama dengan 5, y sama dengan negatif 7, akan masuk dalam x dan y dalam variable ni lah. Jadi here x is, di sini x kan, di sini x, jadi x adalah berapa? 5. Kemudian y is negatif 7. Jadi negatif 7 ada kat sini. And x plus y is negatif 2 lah kan. Negatif 2. Kemudian kat sini z equal to, nampak bila main nak guna z equal to p dot x darab dengan p dot y. Jadi p dot x, apa maksud p dot x? Tak ada structure pun kat dalam ni kan. Jadi sebab tu dot ni, waktu structure tu dulu saya dah bagi macam panggilan lah untuk dot ni. Dot ni macam hak milik kan. Dot ni dah hak milik. Jadi p dot x maksudnya x adalah milik p. P adalah apa? P adalah objek untuk my class. Jadi dia refer x di dalam my class. Jadi macam itulah. Jadi p dot x maksudnya adalah nilai x dalam my class. Dalam my class x sama dengan 5. P dot y. Jadi sama jugalah p dot y maksudnya y adalah milik p. Mana p adalah my class. Jadi nilai y dalam my class. Jadi p dot x darab dengan p dot y adalah negatif 3, bila darab maksudnya 5 darab dengan negatif 7, jadi negatif 35. Jadi initially the product of z equal to x multiple with y equal to negatif 35. Kemudian dalam main dia buat value assignment iaitu p dot x equal to 2, p dot y equal to negatif 9. Jadi ni maksudnya boleh access ni, maksudnya main boleh kacau nilai dalam my class. Jadi p dot x sama dengan 2. Jadi maksudnya x dalam p ubah kepada 2. Jadi y dalam p ubah kepada negatif 9. Kenapa boleh berlaku ni? Sebab ini adalah main. Jadi main disebabkan dia ada access untuk access my class dan ubah nilai dalam my class. Jadi apakah situasi yang menyebabkan tak boleh diubah? Jadi kalau dia sebab ni public, macam tadilah kalau ada variable yang private, aku tak boleh ubah. Tapi yang tak boleh ubah kalau ada kelas lain. Maksudnya kalau kelas lain tak boleh
tak boleh tak boleh access dan tak boleh ubah variable dalam kelas yang lagi satu lah. Tapi sepanjang coursework ni kita cuma melibatkan satu kelas lah, jadi tak ada tak ada tak macam bukan tak penting lah, jadi tak ada contoh lah untuk public dengan private ni, jadi biasanya public je lah. Okay, jadi z equal to p dot x p dot y. Okay, disebabkan nilai x dengan y dalam my class, dalam kelas my class telah pun diubah kepada 2 dan negatif 9, jadi z yang baru adalah negatif 18 lah, sebab 2 adalah dengan negatif 9. Jadi with new update, the product of z z equal to x multiple y with y is negative 18. Okay. Jadi ni lah. Okay, ini adalah punya program. Okay, kamu boleh run. Okay, inilah hasil bila kita run kita run, sebenarnya sama lah. Okay, sama seperti nota dalam buku. Mungkin masa dah tak mengizinkan untuk saya meneruskan kelas. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya sekarang. Okay, kita perlu lagi buat kelas mungkin dalam 1 jam ataupun 2 jam lagi. Okay, minggu depan ke. Okay, ada sebarang soalan? Ada. Ada Tak ada. Okay, kalau tak ada kita boleh tamatkan kelas.